Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Manaf. Nombor pendaftaran 17 DIB 21 F1043 dan saya dari kelas DIB 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Mubin bin Kamal Effendi. Nombor matrik saya pula ialah 17 DIB 21F1071 dan saya berkelas di DIB 1B. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Arif Izzuddin bin Abdul Rahim dan nombor pendaftaran saya ialah 17 DIB 21F1067. Saya dari kelas DIB 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Rasman. Nombor matrik 17 DIB 21F1009. Saya dari kelas DIB 1B. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim bin Azman. Nombor kad matrik saya 17 DIB 21F1045 dari kelas DIB 1B. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya. Etika dari perspektif Islam. Etika Islam dapat dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada huluk dalam bahasa Arab. Berdasarkan Abdul Har Ansyari, dari segi konsep menyatakan bahawa etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang berautonomi. Menurut petikan dari Muhammad Liki Hamid dan Rosnani Hamid, etika dari sudut bahasa bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku seseorang. Dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seseorang individu serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Peradaban. Dari segi perspektif Islam dikaitkan dengan kataan umran yang berbau makna harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju. Istilah adab merujuk pada jemputan ke suatu majlis. Adapun pula bermakna tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Ta'adib adalah proses yang membentuk disiplin yang baik. Dalam bahasa Arab, peradaban lahir daripada perkataan mandana yang membawa maksud dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar serta memperhalus budi pekerti. Sumber etika dalam Islam. Terdapat dua sumber etika dalam Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada kedua-dua sumber ini, Islam melihat bahawa etika bukanlah hasil daripada timbang tara, pemikiran atau kebijaksanaan manusia biasa. Hanya Allah serta Rasulnya sahaja yang mempunyai autoriti sistem etika ini. Etika ini juga berdasarkan prinsip tauhid, iaitu Allah pencipta semesta alam. Oleh itu, setiap Muslim perlu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya supaya dapat memberikan kebaikan kepada diri kita. Saya akan menakal prinsip utama dalam etika Islam. Yang pertama, etika mestilah selari dengan fitrah manusia. Fitrah manusia boleh dietikan sebagai sifat ihsan yang mempunyai bakat atau potensi semula jadi serta perasaan keagamaan. Dari segi Islam pula, fitrah manusia merujuk kepada satu ketetapan dan pemberian Tuhan sejak lahir berlandaskan aspek seperti bakat, mental, emosi dan fizikal. Etika selari dengan adil bermaksud berakhlak baik, berjaya mempamerkan iman serta agamanya. Yang kedua, lemah iman serta agamanya. Seterusnya, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia, iaitu dimensi sikap positif dan dimensi sikap negatif. Dimensi sikap positif iaitu al-bayan yang bermaksud wacana intelektual, manakala al-ilmu yang bermaksud ilmu pengetahuan serta at-taqwim al-hasan iaitu berkata semula jadi yang baik. Seterusnya, dimensi sikap negatif pula seperti zalim. Kalimah zalim biasa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis,
tidak berperi kemanusiaan, melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan melakukan kemungkaran. Yang keempat, etika menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Personal dapat didefinisikan sebagai proses tazkiyatun nafsi, iaitu penyucian diri daripada hawa nafsu seperti penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa yang berterusan. Seterusnya, interpersonal iaitu sikap-sikap yang patut diamalkan oleh manusia seperti menghormati di antara masyarakat serta mencintai alam sekitar dan tidak berbuat keburukan di muka bumi ini. Dengan sikap ini, hubungan dengan masyarakat serta makhluk lain terpelihara. Seterusnya, nilai-nilai etika dalam Islam. Yang pertama, amanah. Dari segi bahasa, amanah bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Secara istilahnya, amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikannya. Seterusnya, tolong-menolong. Orang Islam berkewajipan menolong sesama manusia di dalam 3 kategori, iaitu menolong para kerabatnya, yakni keluarga, menolong jiran sesama Islam serta menolong jiran bukan Islam. Yang ketiga, bersikap pemurah. Bersikap pemurah dapatlah diertikan dengan amalan membelanjakan hartanya di dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Selain itu, dengan bersifat pemurah ini dapat membersihkan hati sang pemberi harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkak di atas pemilikan hartanya. Bahkan pula, ia juga dapat menanam sikap saling sayang menyayangi serta prihatin terhadap sesama insan. Dan yang akhir sekali iaitu sabar. Dari sudut bahasa, sabar dapat diartikan sebagai menahan diri. Secara istilahnya, ia merujuk kepada menahan atau menanggung diri daripada melakukan perkara-perkara jelek yang didorong oleh nafsu kepada perkara-perkara yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita lihat, gambar rajah di sebelah saya menunjukkan tentang peta tamadun Melayu. Di sini terdapat 7 perkara yang berkaitan dengan peta tamadun Melayu. Yang pertama ialah tamadun Melayu adalah salah satu tamadun kepulauan archipelagic civilization yang tertua. Manakala yang kedua ialah ia berkembang dalam gugusan kepulauan Melayu yang terletak di pelangkahan Khatulistiwa serta berpangkal daripada semenanjung tanah Melayu yang meluncur daripada tanah besar benua Asia. Yang ketiga pula, secara zahir, alam Melayu adalah gugusan pulau-pulau serta semenanjung tanah Melayu yang didiami oleh rumpun bangsa Melayu semenjak zaman berzaman. Yang keempat pula, kepulauan ini serta lautan dan selat antaranya juga dikenali sebagai Nusantara. Nusantara adalah satu perkataan yang disingkatkan daripada perkataan Nusa, antara dan lautan. Yang kelima pula, peradaban yang tua inilah yang menjadi teras dan tunggak kepada negara-negara moden di alam Melayu yang ada sekarang. Yang keenam pula, di sinilah berkembangnya satu rumpun bangsa Melayu, satu keturunan baka iaitu DNA, satu bahasa dan satu ragam budaya. Yang ketujuh, iaitu yang terakhir dalam peta tamadun Melayu, ialah dengan landasan hidup sedemikian, mereka melahirkan suatu peradaban kepulauan yang tersendiri dalam susila peradaban Melayu yang lahir daripada pengalaman dan citra semesta kemanusiaan yang asli. Sekian daripada saya menunjukkan tentang peta tamadun Melayu. Etika dan adat. Adat dari sudut bahasa ia bermaksud kebiasaan ataupun sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Manakala dari sudut istilah ia ditaktifkan sebagai satu sistem
atau panduan tingkah laku yang diterima dan digunapakai secara turun-temurun. Ia diperakui oleh masyarakat akan amalannya sehingga ia menjadi satu tradisi. Adat berfungsi sebagai satu panduan kepada masyarakat Melayu untuk mengatur perilakunya di dalam sesebuah institusi seperti institusi sosial, politik, ekonomi dan undang-undang. Adat juga menjamin serta memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial agar kekacauan dapat dielakkan. Adat yang diperadatkan adalah seperti peraturan, hukum dan undang-undang yang diwariskan secara turun-temurun serta dipatuhi oleh masyarakat di dalam menjalani kehidupan sosial mereka. Ia adalah cerminan kepada pemikiran masyarakat yang bijaksana dalam menentukan peraturan berinteraksi sesama manusia yang bermatlamatkan pemuafakatan. Adat Islam berbentuk lebih spesifik dan mengkhusus seperti kelaziman individu dari sudut perbuatan. Ini termasuklah segala jenis tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat Melayu seperti cara berpakaian, cara makan, tata tertib di hadapan orang tua. Etika dan adab. Adab dari sudut bahasa ia dimaksudkan sebagai budi bahasa yang halus dan juga tingkah laku serta tutur kata yang sopan. Manakala dari sudut istilah, ia diertikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dipraktikkan secara wajar, tepat dan sesuai hasil daripada jasad, hati serta akal manusia yang terdisiplin. Kepercayaan masyarakat Melayu yang pertama adalah animisme. Animisme satu kepercayaan yang mana meyakini bahawa setiap benda mempunyai roh, memiliki kepribadian tersendiri serta mempunyai kuasa dan menentukan nasib seseorang individu. Kepercayaan masyarakat Melayu yang kedua adalah Hindu-Buddha. Hindu-Buddha berteraskan kepada keyakinan dengan kewujudan dewa-dewa yang berkuasa ke atas kehidupan mereka. Sistem kepercayaan Hindu-Buddha ini kuat mempengaruhi masyarakat Melayu, terutama pada zaman dahulu di kalangan golongan istana. Misalnya, raja-raja dipandang mulia kerana mereka dikatakan sebagai jelmaan dewa-dewa. Justeru, mereka berhak diletakkan di kedudukan yang paling tinggi dek kerana statusnya bukan lagi dianggap manusia biasa, tetapi status dewa. Kepercayaan masyarakat Melayu yang ketiga adalah agama Islam. Masyarakat Melayu sebenarnya lebih kuat dipengaruhi oleh agama Islam. Kedatangan Islam bukan sahaja mencetuskan revolusi dalam mengubah pandangan masyarakat Melayu tentang keyakinan mereka terhadap kewujudan roh-roh, semangat serta dewa-dewa. Bahkan ianya sekaligus mengubah stratifikasi sosial masyarakat Melayu, iaitu daripada mempercayai bahawa raja itu adalah jelmaan dewa-dewa kepada khalifah, iaitu wakil Tuhan di muka bumi. Maka sebagai orang Islam, masyarakat Melayu berpegang kepada konsep tauhid, iaitu mengesahkan Allah SWT tanpa menyamakan dia dengan sesuatu yang lain dan hanya Allah SWT yang berhak disembah. Nabi Muhammad SAW pula diimani sebagai Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT dalam menyampaikan ajaran Islam. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang sumber etika tamadun Melayu. Tamadun Melayu adalah tamadun yang sangat menitik beratkan tentang nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni yang terdapat dalam diri mereka adalah disebabkan ketaatan dalam memeluk agama Islam dan sentiasa berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti saja ada mengatakan bahawa adat bersandingkan hukum, hukum bersandingkan syarak, syarak bersandingkan kitabullah, syarak mengata adat memakai, ia kata syarak, benar kata adat. Antara nilai-nilai murni yang terdapat dalam tamadun Melayu adalah yang pertama, halus budi pekerti dan bahasa. Seperti pantun yang dinyatakan, kalau hendak tahu orang berbangsa, tengok kepada budi dan bahasanya. Dalam berkata berlemah lembut, dalam melangkah berpatut-patut. Bila duduk tahu tempatnya, bila tegak tahu adatnya. Nilai yang seterusnya ialah memuliakan ibu bapa dan orang tua. Seperti pantun yang dinyatakan, apa tanda Melayu jati mentaati ibu bapa sepenuh hati. Apa tanda Melayu jati kepada ibu bapa? Ia berbakti.
Dengan pantun ini, kita lebih mengetahui bahawa sesiapa sahaja yang berbakti kepada ibu bapa nescaya akan mengukuhkan lagi jati diri seseorang. Nilai yang ketiga ialah kesetiaan kepada pemimpin. Seperti pantun yang berbunyi, elok kampung ada tuannya, elok negeri ada rajanya. Adat hidup orang terhormat kepada pemimpinnya ia taat. Raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Setiap umat Islam perlu taat kepada pemimpinnya kerana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa sahaja yang taat kepada pemimpinnya, maka ia taat kepadaku. Sesiapa sahaja yang derhaka pada pemimpinnya, maka ia derhaka kepadaku. Nilai yang keempat ialah mementingkan maruah serta harga diri. Nilai ini telah dijelaskan dengan lebih lagi dalam pantun yang berbunyi, adat hidup orang bertuah, aib dan malu dijadikan amanah. Membawa diri tiada menyalah, malu duduk menengah-nengah. Malu berdiri, sombong dan pongah, berbuat kebaikan tiada gah, bercakap dengan berlembut lidah. Nilai yang kelima ialah bermuafakat dan tolong-menolong. Saya tertarik dengan pantun ini. Apa tanda hidup beradat? Runding selesai dalam muafakat. Hak ditakar, kewajipan disukat, mana yang jauh diperdekat. Mana yang jarang diperapat, mana yang lupa diberi ingat. Kata putus, pendapat pun bulat, seia sekata ke laut ke darat. Pantun ini telah menegaskan bahawa amalan tolong-menolong dan bermuafakat sangat penting kerana ia dapat menyelesaikan segala masalah yang berlaku sesama manusia dan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Kesimpulannya, terdapat banyak persamaan dalam etika dan peradaban yang ada pada agama Islam dan kepercayaan. Ianya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun tamadun Melayu menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip Islam ini lebih ditekankan. Ini dapat menerapkan nilai-nilai moral dalam diri kita semua. Sekian saja daripada kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.